Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Juan dalam channel TV Pendidikan. Bagi yang baru menonton channel ini, pastikan anda sudah subscribe, share and comment. Okey, dan kita akan mengulang kaji. Subjek yang akan dipelajari pada kali ini adalah subjek Tauhid tahun 4. Mari kita lihat. Sebelum tu murid-murid baca doalah sendiri kan. Kalau Ustaz baca doa panjang, video ni jadi panjang. Okey. Mari kita lihat pelajaran yang ke-15, iaitu sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Apa itu mukhalafatuhu lil hawadis? Berlainan dengan segala yang baharu. Okey, bagi murid yang ada buku teks, sila buka muka surat 52 dan 53. Okey, pada kali ini Ustaz tulis dalam tulisan Jawi. Nanti kalau Ustaz tidak dapat buat, Ustaz buat dalam tulisan Rumi pula. Okey, ini percubaan. Sekali-sekala kita baca pula dalam bahasa dalam tulisan Jawi. Mari kita lihat pengenalan sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Yang pertama, Allah Ta'ala tidak boleh digambarkan dengan penyerupaan terhadap makhluk ciptaannya. Allah ini kita tidak boleh memikirkan atau menyamakan Allah dengan makhluk yang Allah ciptakan. Seterusnya, Allah ini bersifat dengan sifat mukhalafatuhu lil hawadis, yang bererti Allah berlainan dengan segala yang baharu. Apa maksud baharu di sini? Baharu ini sesuatu yang senang kita faham, sesuatu yang tidak ada sebelumnya tiba-tiba ada. Sebagai contoh, kita sebagai manusia yang baru dilahirkan, iaitu kita daripada perut bayi pula. Kita daripada perut ibu kita dan kita dilahirkan ke dunia, itu baharu. Seterusnya, kita sebagai individu muslim jangan mudah terpengaruh dengan dakwaan bahawa Allah Ta'ala serupa dengan sekalian makhluk. Sekalian makhluk ni merujuk kepada kitalah manusia, jin, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Maha suci Allah daripada Allah penyerupaan yang tersebut. Allah ini maha suci. Allah tidak akan tercemar dengan menyerupai sesuatu makhluk. Okey, jauh sama sekali. Okey, seterusnya mari kita lihat sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Sebelum ini Ustaz sudah terangkan sifat-sifat Allah terbahagi kepada berapa? Betul. Ustaz yakin kamu jawab. Pada 3, iaitu wajib, mustahil dan harus. Tapi dalam sifat mukhalafatul lil hawadis ini termasuk dalam sifat apa? Sifat wajib. Ini adalah sifat wajib bagi Allah. Okey, apa maksudnya? Allah berlainan dengan segala yang baharu. Apa-apa saja yang baharu itu berlainan dengan Allah. Okey, kata kuncinya di sini adalah berlainan. Okey, warna merah ni. Ini kata kuncinya. Boleh dapat? Okey. Lawan bagi sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Okey, lawan bagi mukhalafatuhu lil hawadis iaitu sifat mumasalatuhu lil hawadis. Mumasalatuhu lil hawadis iaitu termasuk dalam apa? Dalam sifat mustahil bagi Allah. Apa itu mumasalatuhu lil hawadis? Iaitu Allah bersamaan dengan segala yang baharu. Allah ini bersamaan. Kata kunci di sini, lihat. Bersamaan, warna merah ni. Allah ini bersamaan. Allah ini sama dengan segala yang baharu. Allah ini sama dengan makhluknya. Itu amat mustahil. Mustahil bagi Allah ini sama dengan makhluk yang diciptakannya. Okey, boleh dapat situ. Alhamdulillah. Ustaz dengar apa yang kamu cakap di rumah. Seterusnya, kita lihat dalil nakli. Okey, Ustaz selalu terangkan berkaitan dengan dalil nakli ini. Dalil nakli. Sebelum tu, dalil ni, Ustaz boleh katakan dalil ni adalah bukti. Bukti nakli. Nakli ini sumber perundangan daripada Islam.
Sumber pandangan Islam apa? Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, qiyas dan ijma' ulama. Okey, kita lihat dalam surah Asy-Syura ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa kamitslihi syai'. Apa artinya? Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sesuatu pun. Okey, ini dalil naqli. Ingat, hafal benda ni. Ustaz akan tanya kalau buka sekolah sudah, hati-hatilah kamu. Okey, yang seterusnya adalah dalil akli. Kalau tadi dalil naqli iaitu dalil berdasarkan sumber perundangan Islam. Yang ini sekarang ni dalil ataupun bukti akli. Akli ni akal. Okey, melalui logik akal fikiran. Mari kita lihat apa dia. Menyerupai makhluk adalah sifat kekurangan bagi Allah. Sekiranya Allah ini menyerupai makhluk, maka Allah itu mempunyai sifat kekurangan. Apa itu kekurangan? Maksudnya kekurangan ni lemah lah. Macam kita memerlukan telinga untuk kita mendengar. Itu kekurangan kita. Kalau kita tidak ada telinga, bolehkah kita mendengar? Tidak boleh. Itu contoh ya. Okey, seterusnya kekurangan adalah mustahil. Mustahil bagi Allah. Allah ini sangat mustahil bagi Allah ini serupa dengan makhluk. Kekurangan ni bukan pada Allah. Kekurangan ni hanya ada pada makhluknya. Okey, boleh dapat situ? Alhamdulillah, boleh dapat. Ustaz dengar juga boleh dapat. Seterusnya, apa itu faedah mengenal? Okey, ni faedah mengenal Allah bersifat mukhalafatul lil hawadis. Apa itu faedah? Kadang kita sebut je faedah. Apa tu Ustaz faedah? Okey, faedah ini adalah kebaikan ataupun apa yang kita boleh dapat apabila kita mengenal Allah itu bersifat mukhalafatul lil hawadis. Allah itu berlainan dengan makhluk. Kita lihat pada yang pertama, poin yang pertama iaitu mengakui kehebatan Allah. Bila kita sudah mengenal Allah itu bersifat berlainan daripada makhluk, kita akan mengakui kehebatan Allah. Allah maha hebat. Allah ini tidak akan sama dengan makhluknya. Okay, kalau kita ada kekurangan, kita sama. Maksudnya Ustaz ada hidung, murid-murid Ustaz pun ada hidung. Ustaz ada mata, murid-murid Ustaz pun ada mata. Yang tidak samanya Ustaz handsome, kamu tidak handsome. Okey, itu gurau ya. Seterusnya adalah mengakui kelemahan diri. Bila kita mengenal Allah ini dengan sebenar-benarnya, mengenal Allah ini bersifat mukhalafatul lil hawadis, faedahnya adalah kita mengakui kelemahan diri kita. Bila kita bandingkan dengan Allah, ya Allah, kita tidak dapat bandingkanlah. Kita ini sangat lemah, sangat banyak kekurangan dalam diri kita, banyak kelemahan. Okey, itulah faedah bila kita kenal dengan Allah. Kita kenal diri kita, kita sedar diri kita ni cuma hamba Allah. Sudahlah kita guna apa yang Allah berikan kepada kita, kita tidak perlu bayar. Malu kita, kan? Okey, seterusnya poin yang ketiga, tidak menyembah selain Allah. Bila kita sudah mengenal Allah bersifat mukhalafatul lil hawadis, Allah ini tidak ada sama dengan makhluk yang lain, kita tidak akan menyembah selain Allah. Sebagai contoh di zaman jahiliyah, adakah di zaman jahiliyah mereka mencipta berhala. Bila mereka mencipta berhala, mereka sembah pula berhala tersebut. Sedangkan berhala tersebut adalah benda yang baharu, daripada tidak ada, mereka cipta, mereka ukir menjadi satu berhala, kemudian mereka menyembah. Kan? Itu adalah benda baharu. Adakah kita patut menyembahnya? Tidak. Jadi bila kita mengenal Allah ini bersifat mukhalafatul lil hawadis, Allah ini berlainan daripada sifat makhluk, maka tidaklah kita akan menyembah selain Allah. Poin yang terakhir adalah tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Kita tidak akan sama sekali menyamakan Allah ini dengan makhluknya. Kita diciptakan oleh Allah. Allah Maha berkuasa. Jadi dia tidak akan sama dengan makhluknya. Apa yang disampaikan ni mudah-mudahan
murid-murid Ustaz boleh faham, orang-orang yang mendengar pun boleh faham. Sekiranya ada tersalah, tersasul, Ustaz minta maaf dan tegurlah dengan cara berhikmah. Okey, mudah-mudahan apa yang dipelajari ini dengan sifat mukhalafatul lil hawadis, kita telah mempelajari pengertian mukhalafatul lil hawadis. Kita mempelajari dan mengingati balik dalil akli, dalil nakli dan juga faedah mengenal Allah ini. Okey, alhamdulillah kita sudah mempelajarinya. Maka Ustaz akan bagi satu kuis yang akan kamu jawab dan Ustaz akan tinggalkan link di dekat description dekat bawah video ini. Okey, nanti tekan saja link itu dan jawab soalan tersebut. Okey, itu sahaja daripada Ustaz. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini kita mendapat faedah dan mudah-mudahan juga akidah kita ini berlandaskan akidah ahli sunnah wal jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.